juzuk 15. Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatayn famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Tengok ulang kaji tadi sikit. Wa ja'alna al-laila wan-nahar wajibul gunnah nun satu. Wan-nahar wan dengung wan-nahar wa ayatan. Ra menjadi baris atas, bacanya tebal. Ra ke depan sikit dulu. Ra jangan jauh-jauh pun kena ra juga. Tak boleh ra. Jauh ini susah nak tebalkan ra. Dia ramai-ramai. Wan-nahara ayatayn. Okey, dia dalam Quran ada tanda sad, lam, lepas tu alif maksurah, alif bengkok bukan ya atau alif maksurah alif dan titik sad, lam, dari tanda itu maknanya sil aula. Sil itu sambung, aula itu lebih utama. Jadi kalau nafas ada, jangan berhentilah situ. Itu maksudnya lah. Kalau nafas masih ada, sambung. Ayatayn famahawna. Tapi malam ni nak belajar tajwid, saya berhenti kat situ. Wan nahara ayatayn. Bila berhenti, ayatain. Itu namanya madlid. Madlid, lembut, lembut. Kalau ling tu ada ling belakang sana. Ling. Jadi lembut, jadi punya landing tu slow motion. Tak boleh tiba-tiba. Wa ayatain. Tak boleh. Ayatain. Famahawna. Baca ismu fasil sebab mahawna satu kalimah, ayat satu kalimah. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan. Masalah baca ismu fasil. Ayatan nahar wajibul gunnah nun satu. Mubasirah. Ini beza ya. Tadi wan nahara. Yani ayatan nahari. Tersengih. Tak boleh ri. Walaupun dia ra dah. Tapi bila dia baris bawah, dia tak jadi isti'la, dia tak jadi tebal dah. Dia jadi nipis dia. Ri. Dia tak mubasiratal. Tanwin bertemu dengan lam. Mat apa tu? Tak ada mat lah. Itu idgham bila benar. Dia kalau tak reti tu dia apa ya? Idgham bila benar. Litabtahu. Jangan litabtahu. Dia mati sonyap ni macam tu tak boleh. Dia kena ada pantul sikit. Litabtahu. Jangan malu-malu lah buat kafarah Tapi bukannya besar, kecil je. Surah kecil. Litabtahu fadlan. Tu kena macam tu sikit kebalik.
sebab nak jadikan tuan tu kaf lam, jangan pantulkan sebab tuan bukannya qalqalah. Ya, qaf, qa, ba, jim, dal, itu je huruf qalqalah, tuan tak masuk. Yang syok masa sebelum Dr. Zahazan baca yang sebelum azan tu. Sekarang ni Dr. Zahazan yang majlis azan Johor tu, kempen wakaf tu kan. Sekarang ni Dr. Zahazan yang sebelum tu best. Dia baca ayat tu dengan tuan dia qalqalah tu fadalan, oh tu power ya, tekan minyak kita sini tengah kita sebab dia ada qalqalah tuan ya. Fad dan tanwin bertemu dengan mim dia dalam al-gunnah, jadi kena dengung lah. Mir rabbikum dia dalam bila gunnah tak boleh dengung. Kum wa itu ikhfa, nah ikhfa izhar halqi ke izhar Syafawi sebab dia mim mati bukan mati. Wa li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Wal hisab. Dia qalqalah dia kuat sikit lah daripada yang tengah-tengah tadi. Ya. Tu man apa tu? Hisab. Man man awin disukun. Yang ba tu tak sukun tapi kita sukunkan sebab nak berhenti. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Syai'in fassalna tu ikhfa hakiki tanwin dengan fa. Tafsila mana apa tu? Tafsila man badal atau man iwak ya. Asalnya alif tu tak ada. Alif tu man tu, huruf man tu alif tu asalnya tak ada. Dia lam baris dua atas ya. Tapi Arab ni kalau baris dua atas duduk ujung sekali dianggap perempuan. Perempuan tak boleh berdiri atas kakinya sendiri. Dia kena gantung ke abang dia. Jadi dia tambah alif. Jadi iwat ganti lah ya. Ya. Wa kullu insanin ikhfa hakiki ya. Insanin alzamna. Nin alzamna izhar halqi, tak boleh dengung langsung tu. Insanin alzamnahu ta'ir. Itu mad wajib sebab dia satu perkataan. Ta'irahu. Hu tu pula namanya mad silah qasirah. Dua harakat. Ya, ta'irahu fi 'unuqih. Kalau berhentilah. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitabai. Tanwin temu ya. Ini juga ma'al gunnah. Masukkan tanwin ke dalam ya, baik. Betul, gunnahkan dengung baik. Ya. Kitabai yalqahu mansyura ifa hakiki dan nanti dengan sin. Iqra. Qalqalah lagi tapi kecilnya ya. Iqra, jangan baca iqra, dia sonyapnya ni kan iqra, dia pantul. Iqra ya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya, hasiba sama macam tafsila. Okey, itu hukum tajwid. Kita tengok mana perkataan pula belajar bahasa Arab ni. Belajar bahasa Arab ke arah memahami Al-Quran. Okey. Ya. Waw tu apa makna waw? Waw apa makna waw? Tak, situ berkandang. Ya. Situ namanya kalau dalam bahasa Arab saya sebutlah tuan-tuan dengan istinafiyah. Waw lil istinaf. Lil istinaf ni waw tu tarik nafas. Nak cakap balik. Ya, ayat panjang tadi, ayat sebelum ni apa nama? Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Nafas dah habis. Kalau bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia noktah lah. Noktah. Jadi waw tu waw noktah. Ya. Baru mulai ayat baru wa ja'alna. Jadi waw tu namanya istinafiyah. Ya, lil istinaf untuk tarik nafas. Ya, nafas ya. Baik. Wa ja'ala maksudnya jadi. Na tu kami jadikan. Ya. Jadi kalau dalam kitab kuning dulu-dulu ni, saya punya kitab ni kuning kan ni.
tapi dia sebab Arab dia tak jadi lah kuning. Kalau kuning Melayu dulu dia kata apa? Telah menjadikan oleh kami. Oleh tu fa'il, maksudnya pembuat. Ya, al-laila malam. Siapa nama isteri Siti Laila, Siti malam maksudnya. Dia hidup pagi malam. Siang dia tidur. Ya. Wa tu wa tu dan. Ya. Tu wa tu dan. Nahar siang. Ayatain ayat. Apa makna ayat? Ayat ni tanda. Ayat ni tanda. Ayat Quran, tanda kekuasaan Allah dalam Quran. Itu maksudnya. Ayat Quran. Ya. Jadi kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan kami. Ya. Fa tu maka, ya, maha biasanya maha tu dia bukan mahau, maha. Ya, tapi sebab nak sambung dengan na, dia timbulkan waw tu balik. Ya. Fa mahau. Mahau tu maksudnya padam. Ya, padam. Padam boykot tu kan. Imsak. Ya, padam. Nah, itu kami lah, kami padamkan. Maka kami padamkan ayatan lain, tanda malam. Tanda malam apa? Gelap. Waja'alna, dan kami jadikan ayatan nahar, tanda siang. Dihilangkan gelap, timbul tanda siang. Apa dia? Tanda siang tak ada contoh sebab Allah beritahu tu mubsiratan. Mubsiratan. Mubsiratan bukan terang. Dia kata tanda siang cerah yang membolehkan kamu melihat. Mubsirah isim fa'il daripada rubai. Itu okey bahasa Arab kena ulang kaji balik tu. Ya, asal kalimah 4 huruf bukan 3. Ya, jadi mubsirah. Ya. Litabtahu, untuk kamu mencari. Li itu untuklah, tabtahu tu cari. Fadlan, kurniaan, pemberian, anugerah. Min daripada Rabbi, Tuhan, kum kamu, daripada Tuhan kamu. Ya. Wa dan li untuk ta'lamu. Ni semua kita tahulah ta'lamu apa maknanya. Kamu tahulah ta'lamu. Ya. Adada bilangan asinin tahun. Wal hisab hari, minggu dan bulan. Ya. Wa kullu, dan segala-gala syai'in sesuatu, fassalna, kami perincikan, tafsila, seperinci-perincinya. Okay. Mari kita tengok. Kami jadikan malam dan siang. Ya. Liyaskunu fil laili wa yantashiru fil nahar. Untuk manusia semua ini tenang di waktu malam, duduk kat rumah, dan bertebaran di waktu siang. Disebutlah tafsir ni lah. Hari malam tenang duduk kat rumah, hari siang bertebaran. Jadi kalau manusia bertebaran hari malam ni, dia tak ikut disiplin ayat ni lah. Ya. Siang memang betul. Tengok besok hari Ahad kan, tengok para belia dan remaja sampai pukul 10 pagi. Kat mana dia? Betul lah kerjanya. Dan jadi budaya. Ya. Bil ma'aish wa sina'at wal a'mal wal asfar. Hari siang ni untuk cari kehidupan, maksudnya cari makan lah. Sina'at ni perusahaan-perusahaan, maksudnya buka kilang semuanya. Ya. Wal a'mal, buat kerja, wal asfar, dan juga untuk bermusafir. Ya. Jadi musafir ni hari siang, bukan yang naik bas ekspres hari malam. Ya. Bukan itu maksudnya lah. Ini disebut kebiasaannya. Betul ya. Kebiasaannya, tak salah kalau buat hari malam. Ya. Wa liya'lamu, dan juga siang malam itu untuk manusia ini mengetahui adadal ayyam, bilangan hari. Wasyuhur, dan bulan-bulan. Wal a'wam, dan tahun. Jadi tuan-tuan yang umur 70 sekarang, tuan-tuan dah akil balik 66 tahun dulu. Ya, 66 tahun dulu, tuan-tuan melalui malam ni. Malam, siang 1 hari, malam, siang 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Sedar tak sedar dah 70, 66 tahun. Apa yang kita isi siang dan malam? Yang tu malam kita nak bagi. Malam, apa kita isi?
siang, apa kita isi? Sebab next ayat ni, ayat berikut ni bahaya. Siapa tak berhati-hati, ya, ayat yang berikut tu, yang ada terjemahan boleh tengok apa ayat yang berikut terkata. Ya, baik. Jadi kita malam kita penuhi dengan aktiviti perbuatan, dan juga siang kita penuhi dengan aktiviti dan perbuatan. Ya, okey. Kemudian dibawakan dalil-dalil ni tak benar. Ya. Jadikan malam dan siang ni hanya kekuasaan Allah SWT semata-mata. Ya, disebut dalam surah apa ni? Surah Qasas ayat 71-73. Qul ara'aytum id ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Kamu fikir tak kalau Allah jadikan malam ni kekal, tak ada cerah, gelap je sampai hari kiamat, Tuhan mana yang akan mendatangkan cahaya? Allah tanya kita lah. Kalau Allah jadikan malam, ada siapa boleh datangkan siang? Sehingga kan di para mujtahid kata, ya, imam-imam fiqh kita ni kata, kalau orang yang mengalami malam yang panjang tu, dia kena berijtihad tiru negeri yang paling dekat ni yang ada siang untuk berpuasa. Namun ahli geografi nak proses dia ada siang tak boleh. Ya, sama juga negara-negara yang siang dia panjang, malam dia pendek. Ahli geografi tak ada kuasa satu sen pun untuk jadikan malam supaya banyak. Yang bolehnya ahli fiqh kita berijtihad, tengok negeri yang paling hampir, dia puasa mula pukul berapa, ikut dia tu. Tak boleh lah. Kalau malam dia 3 jam, maksudnya puasa selama 21 jam, tak boleh. Ya? Kesian. yang sebelum dia tadi untung pula. Kan yang malam dia 21 jam kan. Ya? Siang dia 3 jam. Untung dia puasa sekejap, dia kena follow negeri yang dekat. Dia tak boleh ubah peraturan. Ya? Ni kalau Allah jadikan malam berterusan, tak ada siapa boleh datangkan siang. Sebaliknya kalau Allah datangkan siang berterusan, tak ada siapa boleh datangkan malam. Ya? Itu bukan cerita kita hari ini, tapi cerita kita hari ini ialah kita nak tengok apa pengisian al-lail. Ya, dalam kita hidup ni, daripada umur 15 tahun dulu, saya ambil daripada akhir balik dulu lah. Sebab sebelum akhir balik ni, dosa pahala, jumhur ulama kata tak dicatat. Ya, minoriti ulama kata pahala catat, dosa tak. Ya, jadi kita ambil daripada akhir balik dulu. Apa yang kita penuhkan malam, kemudian datang pagi kita pun mula hadapi siang pula, apa yang kita penuhkan. Ya, ni kena flash balik ke belakang. Flashback balik ke belakang. Ya, maka kita pun sedar kita lalai terlalu lama. Ya, kita pun sedar kita lalai terlalu lama. Maka orang istighfar 3 kali, kita tak bolehlah istighfar 3 kali. Kita kena istighfar banyak-banyak. Orang sedekah RM5, kita tak bolehlah sedekah RM5. Kena sedekahlah banyak-banyak untuk cover balik kelalaian kita yang lalu. Ya, siapa yang sedar sejak dia akhir balik itu memang dia penuh malam siang, macam budak-budak hafiz Quran tu, yang tu dia untung. Ya, yang kita ni pakat al-hafuz belaka. Ya, jadi penuhkan malam siang tu dengan aktiviti-aktiviti yang kadang-kadang tak mendatangkan ganjaran, sebaliknya datangkan dosa. Ya, baik. Mengapa kita perlu berhati-hati ni menjalani malam, menjalani siang? Ya, dia tak akan berhenti. Ya, siang dan malam dan siang ni tak akan berhenti. Dia akan berjalan. Ya, kita pun sama juga ikuti. Ya. Satu saat yang dah lalu lepas, kita tak boleh pergi balik. Dia bahaya kan? Satu saat yang dah lepas, kita nak mundur balik tak boleh kan? Allah doha bagi tadi tak sampai pun, tak sempat buat. Lepas tu nak mundur balik ke pagi tadi, tak boleh. Tunggu doha besok. Esok pula tak lain lagi. Tunggu lusa pula. Lusa tak lain lagi. Habis 1 minggu, 1 duha pun kita tak buat. Ya, Allah, memang kampung lah ni. Allah sebenarnya Allah tu.
kan. Dia sebab turun Cina Allah ya. Malam pula aku tak baca buku Quran malam hari itu, malas malam. Ya, malam ni lah nak baca. Alhamdulillah lah kita baca ni 3 ayat. Sekurang-kurangnya malam ni kan kita dah baca 3 ayat. Alhamdulillah. Ya. Itulah lalai berterusan. Bahayanya tuan-tuan, yang ini saya nak fokuskan ya, sebab ayat berikutnya memberi warning kat kita. Ya, jadi kita ada, saya cuma kiraan tahun ni, cuba tuan-tuan kira dengan saya. Kita banyak kira itu dalam TV orang tanya, Ustaz apa hukum kata kita sambut orang lahir, ulang tahun lahir. Tu. Bukan hari jadi tak betul. Jadi tak tahu bila. Kan? Hari lahir. Kan keluar pada ibu kan. Kita boleh lah tanda kesyukuran kan. Kita pukul anak-anak baca doa syukur umur dah dekat 67 kan. Nak beli kek kan, nak beli makanan lain sekali lah kan. Ya, tambah pula tu masa tu kita pakai baca Quran banyak lah. Kan kumpul ramai-ramai tanda kesyukuran. Ini asyik bilik ni kita tak boleh lah. Cuma ni saya kata kita banyak sambut orang lahir ni apa tahun lahir tu ikut Kristian. Ya. Lalu kita pun kira lah tuan-tuan yang dah umur 70 sekarang ni sebenarnya ikut kiraan tahun kita tuan-tuan dah umur 72. Dah dekat dah kena kumpul tu. Ya. Sebab 1 tahun Kristian different dengan tahun hijrah berapa hari? 10 hari, 10 hari kan. Jadi kalau dah 10 tahun 100 hari, 20 tahun 200 hari, 30 tahun 300 hari, 5 tahun dah 1 tahun different. Yang kita dah sebut umur sekarang ni umur Kristian, umur bulan masih itu Kristian lah. Masih Isa dulu Kristian lah. Orang Kristian Isa tu dah Kristian. Jadi kalau 70 dah 72. Jadi tu kena ingat lah. Tengok bahasa muda. Kalau ikut tahun hijrah kita lebih tua. Baik. Jadi kita kena berhati-hati ni sebab ayat berikutnya bagi kita tengok. Wa kullu dan semua insan jadi kita kira lah daripada pengurusi kita setiap bukannya pukal satu surau setiap orang alzamna mana Quran berkalimah dikata apa? Alzamna kami gantungkan padanya. Kami gantung gantungkan ni boleh cicit. Dia lebih tepat kami lekatkan dengan gam gajah. Betul lagi orang Melayu faham. Kalau gam buhu dia boleh tangan. Gam gajah ni dia lekat kes kan. Alzamna ta'ib. Hu tu hu manusia lah. Hu tu nya manusia lah. Ta'ib tu kalau catatan amal. Kalau catatan amalnya. Itu yang kadang-kadang kat sini dia sebab dia tak rujuk ke tafsir-tafsir yang panjang, dia letak berkalimah tu kadang-kadang dia lari sikit lah. Tapi tetap betul, tak salah, tak sesat. Ta'ir ni kata Imam Al-Hafiz Ibn Kathir, huwa ma tara anhu min amalihi, yang keluar daripada amal, maksudnya kerja-kerja amal-amal yang dibuat. Itu ta'ir, maksudnya setiap insan kami kata Allah Ta'ala lekatkan kepadanya kat mana? Kat depan tu disebut apa yang dilekatkan tu? Setiap kerja yang kita buat, iaitu ganjaran atau balasan. Maksudnya pahala atau dosa dilekatkan pada kita. Cuma tak nampak je. Kalau Allah jadikan nampak, semua jadi baiklah. Tak ada neraka. Jadi Allah tak nampakkan. Tapi ini keterangan ayat Al-Quran yang wajib kita imani. Dilekatkan di mana? Pada unukihi. Unuk ni kita faham tengkuk. Tapi dalam tu dia kata leher. Orang Indonesia kata leher, tengkuk ni leher pun sekali. Yang unuk ni tengkuk. Jadi dilekatkan ke tengkuk. Tengok TV orang putih bercium, dapat pak dosa lekat kat tengkuk.
Datang solat subuh jalan kaki ke ni dekat kat tekuk pahala dia. Nanti kita jumpa hadis depan. Lekat ini sampai ke dalam kubur kemudian dibangkit semula. Itu ingat tuan-tuan siang malam apa kita buat semua lekat kat kita. Bukan free tu. Siang malam tu bukan Allah bagi free kat kita. Allah nak tengok apa yang kita buat. Kama qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid. Ini tafsiran yang ta'ir itu maknanya amal ialah tafsiran Ibnu Abbas, Mujahid dan mufassir yang lainnya ramailah. Min khairin wa syarrin. Amal itu amal khair dan amal syar. Khair itu baik, dapat pahala. Syar itu jahat, dapat dosa. Yulzam bihi, dilekatkan pada dia kat tekuk tu, wa yujaza alaihi, dan akan dibalas ke atasnya. Sama ada di dunia ataupun di akhirat atau di kedua-duanya sekali. Maka Imam Al-Hafiz ni pun bawakan ayat-ayat yang dah biasa kita dengar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nak cerita amal tu tadi. Siapa yang buat amal perbuatan yang baik kecil, dia akan dapat lihatnya nanti dan menerima balasan. Siapa yang buat amal jahat kecil sangat pun dia akan dapat lihat nanti dan terima balasannya. Masa bila dia buat ni? Sama ada malam atau siang. Siang kerja, malam karaoke. Nanti dia dapat tengok. Dia lekatkan ke tekuk ni. Siang kerja elok, SPRM tak nampak, malam terima rasuah. Pun sama juga. Kan dia terima juga. Siang sebelah orang nampak, dia berlakon jadi baik, malam tak senonoh. Pun dia nampak juga. Siang jadi lelaki, malam dia jadi perempuan. Ramai yang punya kat kajian. Saya orang report, Ustaz pergi tengok kajian pukul 2.30 pagi. Ramai yang lelaki jadi perempuan. Jadi saya pun ajak 3 orang kawan-kawan ni yang gagah-gagah je lah. Kalau dipukul dia bila lawan. Jadi saya ajak rupanya ramai yang siang lagi-lagi, malam jadi perempuan. Tuan-tuan jangan pergi, nanti dia kejar ni kita tuan-tuan. Jadi ikut balik, dia balik. Kami ni muda-muda tutup tingkat apa-apa macam lagi cepat dia. Baik, jadi masing-masing dengan amal masing-masing semuanya akan dilekatkan, yang baik ataupun jahat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Qaf ayat 17-18 yang ni kat sini kita baca belum lagi, sini tak banyak gitu kan, sebab kita dah masuk buku solat kita tambah lama. Anil yamini wa anis shimali qa'id. Di kanan dan di kiri setiap kita ni ada malaikat duduk. Di kanan malaikat apa yang duduk? Di kiri? Itu tak betul. Nama dua-dua dia tu Raqib Atid. Nama dua-dua dia. Bukan Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Ma yalfizu min qaulin, tidaklah melafazkan. Ni saya lafazkan ni satu-satu kalimah keluar ni, melainkan ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat kanan kiri yang kerjanya memerhatikan apa yang saya cakap, dan atid kerjanya juga ialah mencatat, menjaga, lekatkan kat tekuk kita dan bangkitkan semula bersama kita di akhirat kelak. Itu atid. Jadi bukan dua kategori malaikat lah. Dia satu kategori. Malaikat kerja ni memerhati. Cakap dia celaka Perdana Menteri tu. Malaikat mana catat tu? Kanan ke kiri? Kiri. Tu. Kemudian dia jaga dia elok. Kemudian bila nak mati, dia lekat ke tekuk kita, masuk dalam kubur. Dan dia bangkit balik di padang mahsyar, dia juga yang menjaga. Heret dalam keadaan tercatatlah kitab tu sampai ke depan Allah SWT, lalu kita hitung satu persatu. Selamat tuan-tuan yang suka membebel ni.
Kalau nampak tiang elektrik pakai skirt pun dia naik geram. Ni jenis ceramah kata bentas ni. Nak kutuk orang tu sebab nak menang ni, nak menarik perhatian orang ni. Sampai keluar lafaz-lafaz macam tu. Selamat tak? Tak selamat. Whatever niat pun untuk menangkan Islam, keluar kalimah macam tu tak akan selamat. Sebab Islam ni naik dengan mempelajari Quran ni, bukannya membebel kata bentas. Tak selamat. Dia ini buat perangai ini, buat bongkar segala keburukan tu. Moga-moga Allah maafkanlah orang yang buat macam ni. Tapi saya buat dia tidak selamat. Sebab setiap kaul tu, setiap perkataan keluar tu di sisi kita dia malaikat. Jadi kalau kita pergi makan roti canai sekeping 1 jam suku tu, duduk makan roti canai sekeping tu, bersembang banyak tu, yang keluar tu, yang catat kanan banyak ke kiri banyak? Tu fikir lepas ni. Okey. Baik. Kemudian dibawa lagi ayat, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ke atas kamu itu ada malaikat yang menjaga. Malaikat itu mulia, kiraman, mulia, katibin, kerjanya mencatat amalan yang kita buat. Siang malam apa kita buat dia catat. Siang apa kita buat dia catat. Banyak ni tuan-tuan. Banyak. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka ni, malaikat ni tahu apa yang kamu buat. Sama ada dalam kan kita bersih ataupun berjunub. Kita tahu bila berjunub malaikat tak turun kita, tapi dia tahu apa kita buat. Dalam jamban malaikat tak masuk ikut kita. Tapi dia tahu apa kita buat. Menyuruh dalam peti besi pun dia tahu apa kita buat. Lalu innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang banyak buat baik, malaikat kanan banyak catat, akan berada dalam syurga yang penuh nikmat. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang fujjar, yang malaikat kiri banyak catat untuk dia, akan ada dalam neraka jahanam. Ayat-ayat ni kena ulang-ulang ni, biar kita jadi kuat sikit lah. Macam mana cara nak ulang ayat ni? Itu yang saya kata sehari 1 juzuk tu. Sehari 1 juzuk. Jadi ayat ni sebulan sekali kita akan ulang. Setahun 12 kali kita baca. Kena 5 tahun baca. 12 kali 5, 60 kali. Bila 60 kali, tuan-tuan akan rasa dah lali. Kasih Arab je nak tengoklah apa maknanya. Macam tu. Sebab kita dah bawa steady nasi macam tu, sekali-sekala bukan sebelah lah. Itu kita nak ubah kalau 2 tahun sekali kata, maksudnya sekali lalu dalam lepas 2 tahun. Itu yang tak tergerak nak tahu makna sedangkan Quran ni yang menyebabkan kita jadi baik. Yang menyebabkan kita jadi baik Quran. Sebab tu Gladstone tu ni, selagi ada buku ni kat tanah di tangan orang Arab, kita tak dapat jaga. Selagi ada Quran. Sebab tu dia halau jauh-jauh Quran ni daripada kita ni. Melalui apa? Jauh-jauh lah, dalam stadium lah, dalam mata pentas lah, dalam televisyen lah, apalah. Kayak azan lah. Kenapa ni begini? Ada kat nikah ni. Boleh kita sambung sampai 10 suku azan. Nanti aku belajarnya sikit-sikit. Wa nukhriju lahu, tengok ayat tadi, ayat yang nombor 13, ayat 13 tu. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, dan nukhriju tu maksudnya kami keluarkan, lahu baginya, bagi ihsan itu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, kitaban, dalam bentuk satu kitab, iaitu apa tadi? Amal-amal yang dicatat tadi, yang diletakkan tekuk itu. Di hari kiamat nanti Allah keluarkan semuanya dalam bentuk satu kitab.
yalqahu, yang insan tadi akan jumpainya, mansura, dalam keadaan terbuka. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir sebut di sini, ai najma' lahu amalahu kullahu, kami himpunkan semua amalnya, fi kitabin, dalam satu kitab, yuqahu, yang diberikan kepadanya, yaumul qiyamah, ya, kepada kita lah, pada hari kiamat kelak akan diserahkan kepada kita, imma biyaminihi, sama ada diserahkan melalui kanannya, in kana sa'idan, kalau dia itu orang yang bahagia, ahli syurga, au bisimalihi, ataupun diserahkan ikut kirinya, in kana syaqiyan, kalau dia itu ahli celaka, iaitu ahli neraka. Syaqiyan maksudnya derita lah, celaka, derita, ya. Jadi ada dua cara serah. Yang ni, if I not mistaken, kita dah baca dah. Kita cuma mungkin ada kan, dah lupa, kita dah baca dah. Ada yang timur daripada kanan, kitab amalnya, ada timur daripada kiri. Timur daripada kanan maksudnya dia masuk syurga. Itu maksudnya, ya. Disebut kat situ apa? Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, dalam Al-Haqqah, dalam surah Al-Haqqah, ya. Manakala orang yang diberikan kitab yang melalui sebelah kanan, maka dia akan berkata, wahai orang di sekeliling aku, sila baca kitab aku ini. Ini kegembiraan, ya. Lalu saya ulang sepintas lalu para sahabat tanya, kenapa dia gembira sangat? Ya, Rasul SAW jawab, li'anna fihi hasanatun maqda, kerana dalam kitab amalnya itu, kitab amalnya itu yang sedia terbuka tu, ya, semuanya pahala. Itu bahasa Melayu lah, semuanya pahala. Para sahabat pelik, mengapa semua pahala? Lalu tanya, fa aina sayi'atuhu, mana pergi dosa ni? Mustahil tak ada dosa, ya. Sebab semuanya dicatat tadi, ya. Maka Rasul SAW jawab, fa'bud bilal hasanah, dosanya telah ditukar menjadi pahala. Ini bonus orang yang dapat daripada kanan. Sebab itu digaranti masuk syurga, sebab semua dosanya diampunkan, ya. Jadi kita usahalah insya-Allah, kan, nak dapat daripada kanan. Nak dapat daripada kanan syarat dia pahala kena lebih banyak, malaikat kanan mencatat lebih banyak, ya. Baik. Kalau yang pada kiri pula, wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Manakala yang diberi kitab di sebelah kiri, sebab dia tahu dia akan masuk neraka dah, ya, dia akan masuk neraka tu, dia tahu, dia dah siap-siap tahu dah, terima je serahan daripada kiri, dia tahu dah nak senden, ya. Maka dia pun berkata, lebih baik jangan bagi kitab. Sebab kebinasaan, dia tanda kebinasaan pada walam adri ma hisabiyah, alangkah baiknya kalau aku tak tahu pun hisab aku ni, tak payah tengok, ya. Halaka anni sultaniyah ma'agni anni maliyah, tak ada guna harta aku kat dunia dulu. Tengok lafaz-lafaz dia, ya. Halaka anni sultaniyah, dah jahanam dah kuasa yang aku ada kat dunia dulu, langsung tak guna juga. Masa itulah lafaz-lafaz ni keluar. Sekarang ni tak keluar, sekarang ni power, kan, pukul, kan, berkuasa, kan, penyeh orang lain, yang itulah lebih kurang, ya. Maftuhan, dalam keadaan terbuka kitab itu, yaqra'uhu huwa wa ghairuhu, dia baca, orang lain pun boleh baca juga kitab. Saya terima, tuan-tuan semua pun boleh baca juga, boleh tengok sama, ya. Fihi jami'u amalihi, dalam kitab itu semua amalannya, daripada awal umur hingga ke akhir umur. Itu saya sebut tadi, tuan-tuan, sejak kita akhir balik dulu, catatannya ada dalam. Cuba bayangkan, ya. Mana yang sedar daripada awal 14 tahun, ayah dia memang didik dia dulu, baca Quran hari-hari, puasa hari-hari, buat baik, alhamdulillah lah, catatan baiknya banyak, ya. Mana yang jenis sedar ni, mencari sendiri ni, umur 48 baru jumpa, umur 42 baru jumpa, 42 ke bawah tu, sampai ke 15 sampai ke 14 tahun tu, apa isi catatan kita, ya. Yang ni kena kenangkan, ya.
Jangan ikut orang. Orang zikir sikit, kita zikir sikit. Orang istighfar sikit, kita istighfar sikit. Tak boleh. Orang tu sedar siapa dia. Kita kena sedar siapa kita. Ya, orang baca Quran 2 muka surat, kita baca Quran 2 muka surat. Tak padahal daripada 14 sampai 42 tahun kita lalai tu. Ya, catatan kiri ni banyak. Ya, yang tu kena, orang Kedah kata kena pulun sikit lah. Ya, kena pulun padam kan. Ini sistem yang Allah dah cipta. Allah dah tetapkan sistem tu. Siapa yang banyak dia kena padamkan sendiri. Untuk guru tak boleh padamkan. Ya, baik. Jadi bila dia temui dalam keadaan terbuka itu, maka Allah SWT pun perintahkan kepada dia, Iqra kitabaka. Ya, ayat berikutnya, Iqra, bacalah kitabaka, kitab engkau. Ya, Allah perintahkan kepada setiap kita nanti, kita sendiri yang membaca kitab amalan kita. Kafa, memadailah binafsika, dengan diri engkau, al-yawma, pada hari ini, iaitu pada hari kitab itu diserahkan nanti, alaika, ke atas diri engkau, hasibah, sebagai apa? Auditor, sebagai auditor, sebagai penyemak. Ya, jadi kita sendiri yang akan menyemak senarai dosa kita. Apa yang kita semak dulu, dosa ke pahala? Tuan-tuan nak semak apa dulu? Pahala ke dosa? Tuan-tuan nak semak pahala dulu kan, tapi Allah tak benarkan. Ya, aturannya, atur caranya ialah terima je kitab tu, kita kena tengok senarai dosa dulu. Itu aturannya. Ya, tengok senarai dosa dulu. Senarai dosa tengok amoy, nipu orang, macam-macam tu tengok dulu. Ya. Fa idza nazara ila sayyi'atihi taghayyara launuhu. Bila dia tengok kepada senarai dosa ni, berubah mukanya. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara. Ada muka pada hari kiamat kelak jadi kelabu, seolah-olah debu banyak kat muka. Ghabar, debu. Ya, tarhaquha qatara. Dahlah kelabu, lepas tu ambil pula minyak tah hitam tu tempel pula, muka jadi macam tu. Sebab apa? Dosa terlalu banyak. Ya, dosa terlalu banyak. Orang ni dalam Quran dipanggil sebagai penjenayah. Penjenayah ni dalam bahasa Arab, geng bahasa Arab dipanggil mujrim. Mujrim, penjenayah. Penjenayah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita baca, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana awsalna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya, nanti tak kala engkau wahai Muhammad melihat orang mujrim, penjenayah ni yang banyak buat dosa ni, tertunduk-tunduk muka mereka, kepala mereka di depan Tuhan mereka sambil berkata, wahai Tuhan kami telah yakin sangat-sangat sebab dah dapat lihat neraka dan dah tahu dah nasib yang menimpa dia, maka kembalikan balik kami hidup ke dunia untuk baca Quran hari-hari. Macam itulah lebih kuat. Ya, nah, itu mujrim, penjenayah. Ya, yang menghabiskan malam siang pada perkara yang melalaikan. Tidak mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang malaikat kanan ni boleh catat. Nanti itulah lafaz sesalat dia nak hidup balik ke dunia. Bila hidup balik ke dunia tak boleh, lalu la ya laitani kuntu turaba. Satu lagi permohonan dia. Celakanya aku sebab timur daripada kiri, lebih baik aku jadi tanah, supaya tak ada dimasukkan dalam api neraka. Mohonlah satu lagi. Ya, tapi dah tak boleh. Baik, ya. Jadi innaka ta'lam annaka lam tuzlam wa lam yuqtam 'alaika ghairu ma 'amilta. Kayak masalah dengan dalam Ustaz baca tu ya. Bagi faham sikit-sikitlah. Innaka ta'lam, sesungguhnya engkau tahu, innaka lam tuzlam, engkau tidak akan dianiaya. Wa lam yuqtam 'alaika, dan tidak dicatatkan terhadap engkau ghairu ma 'amilta, benda yang kau tak buat. Ini kena yakin Allah Maha Adil. Ya, yang dicatat tu memang yang kita buat je. Kat dunia ni lain, kadang-kadang kita tak buat, orang kata kita buat kan. Kadang-kadang kita buat benda tu, orang kata tak, ustaz tu baik, takkan dibuat pun. Itu kan, memang betul aku buat kan. Tapi sebab kita pandai berlakon depan orang tak percaya kita buat. Ya. Dengan Allah Ta'ala tak, apa yang kita buat tu je dicatat. Kita sekali-kali takkan diinai. Ya, li'annaka dzakarta jami'a ma kana minka, kerana dalam kitab itu nanti engkau akan sebut satu persatu semua yang datang ini daripada kau. Yang datang ini memang kita buat. Ya, tak dia tak kita
kita buat. La yansa ahadun syai'an mimma kana minhu. Seseorang itu tak akan terluput walaupun satu perbuatan yang dibuatnya di dunia dulu, semuanya akan dihitung. Wa kullu ahadin yaqra kitabahu. Semua orang akan baca kitab amalan itu, senarai dosa, senarai pahala. Min katibin wa ummiyin. Sama ada dia itu pandai menulis membaca ataupun dia itu buta huruf. Ya. Jadi nanti jangan pula ada rebek aku duduk atas puncak gunung, tak payah belajar apa-apa, nanti tak payah baca kitab amalan. Tak ada. Orang yang bodoh pun akan baca kitab amalan ni. Orang yang cerdik, ada PhD pun akan baca juga amalan. Ya. Jadi itulah hakikat hidup yang dijelaskan oleh surah Al-Isra' ni. Surah Al-Isra' ni dia dekat dengan surah Kahfi. Ya. Jadi kalau hari Jumaat kita habis surah Kahfi, bila ada masa lagi tu jenguk ke belakang. Dia baca surah Al-Isra' sebab dia banyak hikmah ni dalam surah Al-Isra' ni. Ya, banyak hikmah yang patut untuk kita kita ikut. Ya. Baik, iaitu amaran kepada kita. Oleh itu saya nak ulang balik amaran Ibnu Mas'ud hari itu yang 2 bulan lepas, ya, kita baca, ya, celaka dan binasalah orang yang satunya mengalahkan 10. Ya, ini Ibnu Mas'ud kata ubud kita. Celakalah orang yang satunya mengalahkan 10. Apa dia tu? Kita main matematik ni, ya. Kita buat satu dosa, malaikat catat berapa dosa? 1. Kita buat satu kebajikan, malaikat catat berapa? Paling kurang 10. Paling kurang 10, ya. Ya. Jadi kalau 1 lawan 1, mana menang? Kebajikan lah menang. Sebab 1 ni dapat 1 dosa, buat 1 ni dapat 10. Kalahlah 1 ni, 10 menang, kan? Ya. Nombor 2, mari kita baca ni. Yang tu reserve, ya. Yang tu ni kita nak kira balik ni. Ali bin Ishaq, Abdullah Ibn Luhai'ah, Yazid wa yuhtam alaihi. Amal ni dicopkan ke dia. Tuan-tuan ada gelar orang, kan, dia tu kaki arak tu. Sebab apa kita copkan arak tu ke dia? Kita meterikan arak tu ke dia. Kaki arak, kenapa? Sebab dia tiap malam boleh minum arak. Kalau dia minum setahun sekali, bukan kaki arak, ya. Dia tu kaki kelentong tu, kaki bohong. Sebab apa? Tiap kali sembang dengan kita, dia bohong. Tu kaki, ya. Yuhtam ni maksudnya gelaran kaki itulah. Tidak ada amalan yang kita buat secara konsisten istiqamah, melainkan malaikat akan cop kita dengan amalan tu. Jadi kalau tuan-tuan kita ni sama-sama datang berjemaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, malaikat cop kita ni kaki jemaah. Ini hadis Rasulullah SAW. Ya. Okey, jadi berapa cop kita dapat? Tu soalannya. Berapa cop kita dapat? Berjemaah insya-Allah kita dapat, insya-Allah, ya. Quran dapat tak cop? Insya-Allah. Sunat Isnin Khamis dapat? InsyaAllah, ya. 13, 14, 15 dapat cop? Masalah. Itu bukan insyaAllah, tu ada masalah, ya. Qiyamul Lail dapat cop? Na'udzubillah. Itu dah mula lah tu, ya. Baik. Apa pentingnya cop ni kita dapat? Kita tengok sambungan hadis ini, ya. Fa idza maridal mu'min, apabila sakitlah seorang mukmin itu, qalatil malaikah yang kanan, malaikat yang kanan akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana. Itu tak tahu, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, abduka fulan, hamba engkau si fulan ni, qad habastahu, telah engkau halang dia daripada melakukan amalan sebab dia dah sakit. Kan, duk ulang alik maghrib isyak, maghrib isyak subuh, maghrib isyak subuh, kena gaul. Dia datang kan? Dia penyakit sekarang, kan, ya? Kena kau tak boleh datang dah. Nak pakai selipar tak boleh, nak jalan tak boleh, berkelunjuk kat rumah, ya. Faiza maridal mu'min, apabila sakit orang mukmin itu, malaikat kanan ni akan risau, ya. Dia tak boleh nak catat dah pahala untuk orang tu. Lalu dia kata kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, si fulan tu kau dah halang daripada untuk beramal, untuk datang solat berjemaah, ya.
Fayaqulu Rabbu jalla jalalah, lalu Allah Subhanahu wa taala pun jawab, ihtamu lahu ala mithli amalihi. Walaupun dia gaul, dia solat seorang kat rumah, tapi catatkan juga wahai malaikat kanan seperti mana dibuat sebelum tu, yang dia cop kita. Ya, jadi masuk je maghrib, kita solat seorang kat rumah, pahalanya dapat pahala 27. Ini bonus. Ya. Hatta yabra, sehinggalah dia sihat, atau yamut, ataupun sehinggalah dia mati. Just imagine kalau 11 tahun terlantar, 7 tahun terlantar, tak boleh nak puasa dah, tak boleh nak zikir dah, tak boleh nak datang jemaah dah, tak boleh, macam-macam tak boleh dah. Tapi copnya kita dapat. Sebaliknya, benda jahat yang kita buat walaupun konsisten, bila kita sakitnya, malaikat dah berhenti dah, tak catat dah. Boleh tak pahala ni dikalahkan oleh dosa? Boleh tak? Tak boleh. Ya, tak boleh. Sebab bila kita sakit tu, kita tak buat tu, malaikat dia tak catat pahala kita. Sedangkan dosa dia berhenti lah, dia tak catat kan? Jadi pahala bertambah. Campur yang tadi, buat satu dosa, buat satu kebajikan 10 pahala. Jadi banyak dah tu. Betul lah Ibnu Mas'ud sumpah kita. Binasa dan celakalah orang yang satunya mengalahkan yang 10. Maksudnya orang tu memang orang yang pemalas sekali untuk melakukan amalan kebajikan. Yang saya tazkirahkan di jemaah semalam, ya, dia memang berat sekali untuk buat amal-amal yang mendatangkan ganjaran. Memang binasalah hidup. Sekalipun hidup dekat dunia kaya-gaya, terkenal seluruh dunia, berpuasa tak ada orang boleh lawan dia. Tapi hidupnya lepas mati, binasa. Macam yang saya ceritakan yang Presiden Jeneral yang saya tanya tu, hidup umur apa sebab dia 980 ada kat mana? Tak boleh nak jawab. Megah sangat dengan perbuatan dosa, tanda maju, tanda moden. Dia Melayu ni mestilah berkonsep, mestilah makan berdiri, minum berdiri. Itu tanda maju, tanda moden. Jadi umur berapa tahun? Mati berapa? Umur 79 tahun. Yang 80 umur kita tu sepatutnya tu, kita ada kat mana? Dalam kubur. Berguna lagi tu, berjoget-joget tu. Dengan lampu-lampu macam warna-warni semua berguna lagi tu. Dah tak berguna lah. Okey, tu yang tu habis selesai satu hadis. Jadi tuan-tuan, kita punya tindakan malam ni, minit mesyuarat ni, tindakan ni dapatkan cop. Dapatkan cop. Dapatkan sebanyak yang mungkin. Iltilah, istiqamah, konsisten. Baca Quran satu hari satu juzuk, konsisten. Nanti suara tak boleh keluar, mata dah kelabu dah, rabun betul tak boleh baca Quran, dapat dia pahala. Berjemaah, mengangkat pun kita datang juga. Lewat pun subuh agak nak habis, datang juga ke sini. Walaupun seorang-seorang kat belakang sana. Supaya nanti bila kita sakit, kena kawan dah tua, nanti dah terlantar ke hospital, dicatat dia berjemaah. Rawatib 10 rakaat konsisten. Jangan tinggal. Walaupun nak cepat ke mana, kita buat juga. Tak sempat, terlepas qada, saya dah bacakan itu. Kita ganti. Supaya kita dicop orang yang kaki rawatib. Cop rawatib tu kita dapat. Jadi nanti bila masuk hospital, dah tak arah nak buat dah, memang dah melempeng dah. Maka datang azan je subuh, dicatatkan kita 2 rakaat sebelum subuh. Azan je zuhur, dicatat bagi kita 2 rakaat sebelum zuhur. Habisnya solat zuhur, dicatat bagi kita 2 rakaat lepas zuhur. Habisnya maghrib, dicatat bagi kita 2 rakaat lepas maghrib. Habisnya isyak, dicatat kita 2 rakaat lepas isyak. Siapa tak nak? Angkat tangan. Tak ada. Ini bonus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah, cari cop masing-masing lah. Itu masing-masing punya kerja lah. Dia tak boleh dah ustaz tolong tu, tak boleh. Ustaz tolong beritahu je. Masing-masing kena usaha lah. Sedekah. Baik. Saya bacakan pula satu lagi kata-kata Hasan Al-Basri. Ya Ibn Adam. Ini sumutan dia ni, dia punya bebelan. Wahai anak Adam, basutat laka sahifataka, telah dibuka buku
buku catatan amalan kamu di dunia ni, malaikat catat. Wa wukila bika malakan kariman, diwakilkan kepada kamu dua malaikat kanan dan kiri. Ahaduhuma an yaminika, satu duduk belah kanan, wal akhar an yasarika, satu lagi duduk belah kiri. Fa ammal ladzi an yaminika fayahfazu hasanatika, yang sebelah kanan dicatat pahala engkau. Wa ammal ladzi an yasarika fayahfazu sayiatika, manakala yang belah kiri dia catat dosa engkau. Lepas tu apa Hasan Basri kata? Dah tangkap dah dia tu. Kitab amal kita dah sedia tu tak? Dah ada sejak akhir balik dulu. Malaikat kanan duduk catat pahala, malaikat kanan kiri duduk catat dosa. Dia perhati kita ke mana-mana. Maka kata Hasan Basri, fa'mal ma syi'ta, kau buat apa kau nak buat. Dia cakap. Ini dia punya sindiran. Orang Melayu sekalian, daripada rakyat bodoh kat kampung sampai ke menteri yang cerdik, kitab masing-masing dah ada, malaikat dah catat kanan kiri. Ini yakin kita, iman kita, maka buatlah apa kau nak buat. Ustaz baca kat yang tu kan. Saya dah bagi amaran, ayat-ayat saya dah baca kan. Siapa nak buat panggil buat, malaikat kiri yang catat nanti. Siapa yang mujahadah, lawan, buat baik banyak, bangunkan bangsa kita betul-betul kerana membina bangsa yang beragama. Yang engineering dengan information teknologi, dengan pengajian Islam, apa kita bangunkan betul-betul kerana nak membina bangsa beragama, kita akan dapat ganjaran. Tapi kalau nak membina bangsa Melayu yang tak ada agama, jauh lagi pada agama, tak ada ganjaran. Walaupun siang malam pagi petang duduk mesyuarat merancang macam-macam. Baik. Jadi fa'mal ma syi'ta, buat apa nak buat. Qalil au katir, sikitkanlah amalan kamu ataupun banyakkanlah amalan kamu, terpulangkan kamu. Hatta idza mitta, wahai anak Adam, tapi sudah bila kamu mati, tuyat sahifataka, kitab engkau akan ditutup oleh malaikat dua ni tadi, yang kanan kiri tadi. Faju'ilat fi unukika, lalu diletakkan di tekuk engkau. Ma'aka, bersama engkau, fi kabrika, dalam kubur engkau. Jadi kita usung mayat tu, bukan usung mayat dia saja, usung sekali dengan kitab amalan dia. Cuma tak nampak, gaba-gaba sikit dah kat tekuk dia. Sebab tu tuan-tuan, maknanya saya sebut ni, bila kita pergi menziarahi orang meninggal, kita kena betul-betul ihsan. Kalau boleh kita ambil sifat rahim Allah Ta'ala tu, mestilah kita rahim betul-betul pada mayat. Jangan bersembah, jangan duduk cerita macam-macam. Bila pergi ziarah tu, sampai je tu ambil wuduk kat rumah dialog, sampai je tu tak darah tangan pun tak apa, doa lah tu dia, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Apa baik doa terlintas kat kita, bacalah. Sebab kita kesian dia, kitab itu dah dekat, dia tak boleh buat apa-apa lah. Dia tak boleh buat apa-apa, dia kesiankan dia. Jadi sebab tu saya sebut dulu, salah satu tanda Allah hina kita ialah bila kita mati nanti, orang yang datang ziarah ni dengan ciri mata hitam dia, dengan sokok hitam tinggi dia, dia tengok kesian dia. Betul dia balik? Itu tanda Allah hina kita. Dengan anak pula, reporter tanya apa dibuat sebelum ni kan. Sebelum tadi dia pergi mesyuarat, dia elok sibuk membebel dengan benda macam tu. Sepatutnya tak jawab dah reporter halau dia. Anak ni sibuk dengan mendoakan. Itu kalau tanda Allah muliakan kita. Tanda Allah hina kita, manusia sibuk lagi cerita apa kita buat. Doa tak sampai juga. Ni beza dengan tuan-tuan guru kita meninggal. Orang yang datang tak bercakap sepatah haram dah. Reporter pun tak nak datang sebab dia tak ada jasa-jasa dia buat bangunan semua, tak ada. Yang datang tu semua umat kami, baca Fatihah, sedekah, ikutlah pendapat minoriti ulama tu sampai. Baca Al-Quran, sedekah, istighfar untuk dia sampai. Doa untuk kubur dia buat. Orang yang datang, itu mulianya dia. Kita mati nanti apa orang buat dengan kita? Fikir masing-masing. Orang yang paling dekat dengan kita ialah anak kita. Kalau mati asyik mengalah dia,
asyik cerita minggu lepas dia sihat. Itu jahanam lah kita. Betul. Baik. Jadi bersama orang mati itu ada kitab dia di tu. Jadi orang kanak badan kurus tapi berat. Dalam mastika tu kan banyak cerita tu kan. Waktu ke tak waktu Allah Alam, betul kan? Tapi ambil tengah jalan tak. Kalau dosa banyak jadi berat kan, pahala banyak jadi ringan. Baik, hatta tukhraju yaumal qiyamah kitaban talqahu mansyura. Sehinggalah dalam kubur berapa tahun? 200 tahun, 400 tahun, bangkit hari kiamat nanti, kitab tadi akan akan diserahkan kepada orang yang mempunyai tadi dalam keadaan terbuka. Jadi qad addalallah 'alaika man ja'alaka hasiban nafsika. Allah cukup adil kepada engkau, kata Hasan Basri, kerana dia lantik engkau menjadi auditor pada diri sendiri. Tak payah lantik orang lain. Dia lantik kita sendiri jadi penghitung amalan kita. Kan? Jadi ada tak yang pahala kita nak jadikan dosa? Tak ada. Ada tak dosa kita nak jadikan pahala? Ada. Tapi tak boleh kalau timur daripada kiri. Dia tak boleh lah. Sebab dah terlambat. Jadi 3 ayat ni kita wajibkan semua orang hafal. Jadi minggu kedua kuliah subuh nanti saya akan tanya ni. Siapa yang tak hafal berdiri sampai habis kuliah subuh. Sebab dia ni power. Dia punya kedudukan tu power. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kan, kalau bersembah kat office apa ke, wa kullu insani, bacakan sikit. Berhenti kawan baca surah khabar. Kat pejabat saya tu, kawan baca surah khabar tu masuk baca wa kullu insani. Berhenti dia surah khabar. Dia nak pergi solat duha lah kejap. Ingatlah. Allah Alam. Untuk ini Al-Isra ayat 12, 13 dan 14. Jadi kalau ada sempat kita sambunglah balik kita ada. Allah Alam. Ada apa-apa muzakarah? Ustaz, yang ialah catatan kiri kanan. Yang dalam menafsirkan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sini belum lagi rasanya. Ada dibawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kanan ni, sebaik saja orang tu nak buat, dia dah catat 1. Bila buat dia baik, terus catat 10. Yang kiri ni, bila orang tu buat dia dosa, yang kanan ni akan kata pada yang kiri, jangan catat dulu. Kita tengok dia bertobat atau tak bertobat. Kita tengok dulu tu sampai bila. Ada riwayat dibawa oleh hadis sampai terbenam matahari hari tu. Kalau dibuat panggil 10 pagi, benam maghrib tu. Kalau dia tak istighfar, barulah malaikat catat. Ada pula dibawa oleh hadis sampai hari Khamis maghrib, seminggu. Ni ingat ni tuan-tuan. Ini soalan yang bagus. Seminggu buat panggil tu hari Sabtu. Hari ni tadi buat. Malaikat kiri ni gantung, tak tulis. Kalau ikut riwayat yang kedua, sampai terbenam matahari hari Khamis petang. Tak taubat juga, tak istighfar, barulah dicatat. Catatan ni diistighfarkan tak padam? Tak padam. Dia bawa sampai ke hari akhirat untuk dihitung. Sebab itulah dalam Ali Imran ayat apa ni, atau masalah kita yang jenis mengingat, dia tak ingat ayat, dia ingat muka surat. Dia belah kiri Ali Imran juzuk 3, juzuk 4. Allah SWT kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Itu sifat orang bertakwa yang Allah akan, yang malaikat tadi tak jadi catat. Walladzina idza fa'alu, mereka yang bila telah melakukan fahishatan, dosa besar. Fahishah ni biasa dikait dengan zina. Dalam Quran ni bila jumpa fahishah ni kait dengan zina ataupun liwat. Ya. Au zalamu anfusahum, atau buat dosa-dosa kecil. Zakarullah, lalu dia ingat Allah Ta'ala. Masa dibuat tu tak ingat dah. Lepas tu dia ingat, dia dengar azan ke, dia dengar bacaan Quran ke, dia dengar radio Aikin ke, Allah. Fastaghfaru, fa litarkib. Itu dalam bahasa Arab. Fa yang serta-merta. Fa menunjukkan serta-merta. Dia tak tunggu dah tahun depan dah taubat, tak. Masa tu juga dia ambil wuduk, masuk surau ke, pergi mana-mana ke, 2 rakaat taubat. Cuba. Nanti tuan-tuan rujuk ya. Ali Imran 131. Ya, ini namanya akhlak Al-Quran. Ini yang kita nak tiru. Yang walladzina idza fa'alu tadi. Walladzina idza fa'alu 134. Ya, bila dibuat, masa buat tu dia tak sedar, tapi lepas tu dengan ustaz bagi tazkirah dia sedar. Terus cepat dia taubat. Jadi malaikat ni tak jadi catat. Jadi tak ada dalam catatan dia tu. Ya, tapi menang juga dosa. Memang betul dia Ibnu Mas'ud kata mencelaka orang tu. Memang binasa hidup di akhirat. Ya, punya rahmat Allah tu. Buat baik terus catat. Buat dosa gantung. Malaikat kanan ni kata yang kiri mu jangan tulis dulu. Kita tengok dulu dia taubat tak taubat. Ya. Jadi bila tak taubat dicatat tak padam dah. Ya. Jadi istighfar kita tu menambah ganjaran pahala yang banyak, maka di akhirat nanti dijumlahkan. Kalau banyak yang pahala ni, maka yang baki itu ditukar jadi pahala. Itu perhitungannya. Ya, jadi berhati-hatilah, jangan bertangguh. Ya, kalau dah tengok juga televisyen 2 jam tu tengok habis itu taubat. Kan tengah-tengah tengok tu melotok televisyen tu mati. Jadi tak sempat taubat. Ya, dengan berani-berani itu jawapan. Ya. Jadi bila dah catat dia tak padam. Ya, dia tak padam, maka taubat kita tu pergi kepada ganjaran pahala. Ya. Jadi banyak taubat kita, banyak pahala kita, nanti dia akan memberi syafaat kepada menghapuskan dosa kita. Ya. Jadi itulah segeralah bertaubat bila kita buat dosa. Ya. Sebab tu tak boleh lagi daripada surau. Ya. Tak boleh lagi daripada surau. Orang yang duduk kedai makan, shopping komplek, kedai makan, shopping komplek, ada dia ingat nak taubat? Tak ada. Sebab tu anak-anak kita, cucu-cucu kita kena warning, kena hadir kat surau. Ya. Kalau dia asyik kelas tuition, shopping komplek, kedai makan, CCTV, cyber cafe tu, pusat tuition, shopping komplek, balik rumah. Tak ingat nak taubat. Yang dah akhir balik, ya, yang belum tu tak apalah. Ya. Yang dah akhir balik, takut nanti tak diampun oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Ya. Baik. Nanti insyaAllah kita baca detail. Ya, tafsir pada surah Qaf. Ya, surah Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang lalu, ampunkanlah dosa-dosa kami yang kemudian, ampunkanlah dosa-dosa kami yang kami lakukan terang-terangan, ampunkan dosa kami yang kami lakukan sembunyi-sembunyi, ampunkan dosa kami yang Kau lebih tahu ia dosa berbanding kami. Engkaulah Tuhan yang dahulu, Engkaulah Tuhan yang kemudian, Tiada Tuhan yang mengampunkan dosa kecuali Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah perasaan takwa dalam diri kami, mahalah kami daripada melakukan maksiat. Ringankanlah hati dan ampun kepada kami untuk melakukan amalan-amalan ketaatan yang melayakan kami masuk ke dalam syurga-Mu. Janganlah timpakan musibah ke atas kami yang boleh merosak dan meruntuhkan agama kami. Janganlah dengan dosa-dosa yang kami lakukan Engkau kuasakan ke atas kami orang yang tidak takut kepada Engkau dan tidak kasihan kepada kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.